Kembali bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia dan bahang pilihan raya semakin terasa 19 hari bulan November. Sedialah warga negara Malaysia untuk turun menjalankan tanggungjawab anda. Ya, dan mengundilah dengan rasa tanggungjawab. Itu yang paling penting sekali ya. Sebab saya ada dengar uru-uru jangan ramai yang macam yang tak malas lah, sama je, tak mau macam tu. Sebab kita semua satu undi itu sangat memainkan peranan kepada apa juga keputusan yang bakal terzahir nanti. Dan pada waktu kita nak berkongsi tentang kesedaran rakyat memilih pemacu negara bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Azman Ayub, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Polisi UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Azman, seterusnya kita terus saja bercerita. 5 tahun sekali kita berjumpa. Dan ingin kita bertanya tentang tahap kesedaran politik di kalangan para pengundi yang semakin muda sebenarnya kalau kita lihat daripada jumlah taburan politik keseluruhan. Adakah kesedaran politik di kalangan rakyat semakin tinggi pada pendapat doktor? Terima kasih Terence. Pada pendapat saya memang mereka mengetahui keadaan apa yang berlaku dalam negara, suasana politik dan sebagainya, apa yang terjadilah selama 5 tahun kebelakangan ini. Dan saya rasa kesedaran mereka itu memang meningkat. Cumanya yang menjadi persoalan itu, adakah mereka ini akan turut sama melibatkan diri dalam politik ini, bukanlah bermaksud masuk parti politik dan sebagainya. Tetapi kita dah menghampiri 19 November dan ini adakah mereka akan melibatkan diri dalam konteks yang lebih mudah, turun mengundi. Itu yang kita menjadi persoalan di situ. Kesedaran politik tinggi, mereka tahu apa yang berlaku. Media sosial di Malaysia berkaitan dengan politik negara kita terlalu banyak. Jadi sumber mereka terlalu banyak di situ. Jadi mereka mengetahui. Dan pada saya kesedaran mereka ada di situ. Okey, kesedaran itu ada dan ramai juga dah menjadi lebih bijak berbanding sebelum ini untuk mengundi, bukan sekadar mengundi sahaja tetapi mendapat tahu apa perkembangan latar belakang setiap yang bertanding. Tapi dalam masa yang sama ada yang contoh, saya bagi contoh. Kalau di kawasannya, saya tak menyokong pun mana-mana parti yang ada bertanding pada kawasan itu. Saya rasa macam kenapa perlu undi? Tak undi tak boleh ke? Ini bagaimana? Kesedaran mengundi itu kena ada. Sebab mengundi adalah tanggungjawab setiap warga negara Malaysia yang layak. Dalam konteks ini kita dah ada 18 tahun ke atas. Dulu 21. 18 tu mereka dah layak mengundi. Dan mengundi tanggungjawab. Kita sebagai setiap rakyat, setiap orang ini yang layak, itulah tanggungjawab kita. Memilih kerajaan baru dalam konteks amalan demokrasi yang ada. Misalnya ini contoh sajalah ya. Di Amerika, pendidikan mereka menekankan bahawa membayar cukai itu adalah satu tanggungjawab patriotik di kalangan rakyat mereka. Jadi mungkin di sini kita tidak menekankan tentang kepentingan patriotisme membayar cukai. Tetapi kita boleh tengok dalam konsep mengundi ini juga satu benda yang sama. Iaitu turun mengundi adalah tanggungjawab patriotisme setiap rakyat Malaysia yang layak mengundi. Ini tanggungjawab kita kepada negara. Kita kena bezakan antara negara dan kerajaan. Kerajaan datang bersilih ganti A, B, C, D. Tapi negara satu inilah yang kita ada, negara Malaysia. Dan tanggungjawab kita kepada negara itu. Jadi mesti kena ada kesedaran ini. Mungkin ada yang kata sudah banyak kali sangat pilihan raya, pilih yang ini pun macam itu juga, tak ada perubahan dan sebagainya. Itu persoalan yang lain. Persoalan yang kita nak hadapi pada 19 November ini ialah turun mengundi, menunaikan tanggungjawab patriotik kita kepada negara. Baik, melihat kepada kesedaran yang semakin tinggi di kalangan rakyat seperti kata doktor tadi, apakah strategi yang perlu digunakan oleh calon-calon nanti? Sebab kita ada calon yang sudah lama, ada calon yang baru, wajah-wajah baru yang akan diketengahkan. Jadi adakah strategi mereka akan berubah melihat kepada tahap kesedaran yang semakin tinggi ini, doktor? Sepatutnya mereka kena ubah strategi. Pengundi 18 ini, 8 tahun ke atas ini,
dah ramai jumlah mereka. Dan mereka ini pun kena dipandu pada saya untuk memilih calon yang sesuai, ya, calon yang sesuai, yang mana yang boleh membawa kepada kemajuan masa depan negara kita. Jadi kalau calon-calon pada saya lah, pada hemat saya, kalau calon-calon lama yang masih ada yang akan bertanding nanti tidak mengubah strategi mendekati anak-anak muda ini, kemungkinan besar senang terus cakap hilang undi mereka di kalangan anak-anak muda ini. Sebab mereka anak muda ini, dia pemikiran dia satu yang saya nampak ialah apa yang mereka dapat. Satu. Itu kena tonjolkan apa yang mereka dapat. Okey, yang kedua, generasi yang sekarang ini lebih maksud saya ialah mereka ni lebih kepada kita provide, kita sediakan apa-apa yang perlu kepada mereka. Jadi kalau kehendak ini tidak dipenuhi, saya rasa kemungkinan besarlah calon-calon lama ini tidak mendapat undi yang sepatutnya dapat. Betul. Bagi golongan orang muda itu sendiri, mereka hanya mahukan apa yang mereka mahukan. Jadi adakah ia juga perlu dibentuk dari segi aspek pemikiran bahawasanya mereka inilah pengubah situasi, maknanya tak berbanding dengan betul. Mereka kena didedahkan dan dibentuk ke arah itu. Bahawa undi mereka ini undi yang sangat berharga. Salah pilih, memang kita akan mungkin menghadapi masalah 5 tahun. Selama 5 tahun akan datang. Jadi mereka perlu dibentuk pemikiran mereka, perlu didedahkan tentang apa itu pilihan raya, apa itu kepentingan mengundi dan seumpama dengannya, dan juga didedahkan kepada dalam politik yang lebih matang. Politik matang itu sangat perlu dalam konteks negara kita. Mereka kena memikirkan contohnya seperti calon yang sesuai, kriteria calon macam mana, kemudian apa agenda yang perlu dibawa, agenda yang bukan sebelah pihak, agenda yang bukan menguntungkan beberapa kumpulan tertentu, tetapi agenda yang merakyat, yang merakyat, yang semua orang dapat. Itu perlu ada. Jadi kesedaran itu tinggi, kesedaran untuk membina negara itu, dan juga kita menghadapi masalah sekarang, persepsi rasuah kita sangat teruk, Jadi ini juga perlu diambil kira dan perlu didedahkan kepada kita punya anak-anak muda bahawa ini satu elemen yang boleh merosak negara dalam masa hadapan, dalam masa yang akan datang, kalau tidak dibendung daripada sekarang. Jadi perkara ini sangat perlu pada saya, didedahkan kepada mereka. Saya sekali lihat pada percaturan dan strategi yang akan dimainkan oleh parti-parti yang bakal bertanding, kerana landscape-nya sudah berubah. Landscape-nya sudah berubah dari segi kematangan politik dan juga dari segi apa yang kita lalui sebagai sebuah negara. Mana kita bertukar beberapa kerajaan dalam tempoh yang singkat, dan kita sudah lihat kesan itu kepada kestabilan politik, kepada ekonomi dan sebagainya. Jadi untuk parti-parti yang baru bertanding dalam pilihan raya pertama mereka, pilihan raya yang besar seumpama ini, seperti Pemuda, Pejuang dan juga parti seperti PBM yang walaupun mesra PN namun adalah parti yang baru. Jadi apakah strategi yang perlu mereka guna melihat kepada tahap kesedaran politik tinggi rakyat dan juga fenomena-fenomena politik yang berlaku dalam negara kita? Strateginya untuk memudahkan kita faham, kena dekati anak muda ni, yang pengundi muda ini, sebab mereka pun muda. Parti baru ada yang parti lama, daripada parti lama. Maksud saya ialah parti baru tetapi orang-orang ahli-ahlinya adalah orang lama. Ada parti yang betul-betul baru, seperti Muda dan Muda tu sangat baru, dan dianggotai oleh orang-orang yang sangat muda, yang kita anggap sebagai inilah anak muda yang akan mewarisi negara kita. Strategi ialah pada saya media sosial sangat penting. Itu dia kena manipulate lah benda itu. Dia kena gunakan sepenuhnya media sosial ini, di samping
turun ke padang sangat perlu. Dalam seutamanya dekat-dekat dengan pilihan raya ni. Lepas 5 hari bulan kita dah boleh mengundi secara rasmi. Boleh berkempen secara rasmi. Jadi platform mendekati anak-anak muda ini dengan program-program yang sesuai sangat diperlukan. Ini antara segi biasa. Biasa walaupun nampak biasa, setiap 5 tahun sekali kita buat, semua orang buat, parti politik buat macam ini, tetapi pengisiannya bagaimana? Okey. Baik. Kita tak mau lagi macam dulu kita gula-gulakan mereka, kita bagi gula-gula. Kita tak mau macam itu. Kita kena bergerak kepada politik yang lebih matang. Gula-gula ini tidak ke mana, dia habis di situlah. Sebab dah nama pun gula-gula kan. Gula-gula. Kunyah-kunyah habislah. Habislah. Kalau tak jaga nanti kan rosak gigi pula. Jadi kita kena melihat strategi yang lebih berpandangan jauh lah. Betul. Okey, jadi dalam soal kita berbicara tentang kesedaran rakyat untuk memilih pemacu negara ini. Okey, sebab kita tahu kita cintakan negara kita, tetapi melihat kepada apa pengalaman yang berlaku beberapa tahun kebelakang ini, pertukaran kerajaan dan sebagainya, bahawasanya kita belajar, kita tahu tak semuanya sempurna. Tidak ada manusia apa-apa kepimpinan yang sempurna. Jadi apa bentuk kematangan yang perlu rakyat raikan supaya kita dapat memilih pemacu yang dapat memimpin negara bagi insya-Allah 5 tahun yang seterusnya. Yang saya pada khidmat saya nampak yang pertama, rakyat kita kena ada kesedaran, dia kena tahu, dia kena ambil tahu, dia kena belajar. Iaitu memilih calon yang sesuai. Kena tahu apa kriteria calon. Kalau dari segi kalau kita tengok dalam konteks politik Islam, daripada zaman dahulu lagi pun dia menekankan tentang karakteristik calon itu, pemimpin itu. Itu saya rasa boleh buat kajian sendirilah oleh rakyat kita di luar sana. Kaji benda ini. Calon yang macam mana? Calon yang ada integriti. Calon yang kita lihat dia boleh dalam bahasa Inggeris tu senang, minta maaf lah deliver. Kita ada potensi dia boleh deliver benda itu. Kemudian adalah beberapa kriteria yang lain yang utama, seperti sihat tubuh badan dan sebagainya. Yang itu rakyat kena ada. Dia tidak boleh lagi menyokong ataupun, bukan maksud saya menafikan setiap rakyat kita, dia ada tendensi ataupun kecenderungan politik masing-masing. Tetapi tidak bolehlah keterlaluan yang membabi buta. Maksudnya dia tidak berfikir bahawa calon ini sesuai atau tidak. Calon ini memang itu calon parti dia, tapi adakah calon ini sesuai? Kalau tidak sesuai, maksudnya berilah kepada calon yang lebih sesuai. Yang kedua ialah di kalangan ahli-ahli parti yang mungkin dicalonkan dan sebagainya pun kena berjiwa besar. Kalau tidak dicalonkan, dia mungkin boleh memberikan sumbangan dalam bentuk yang lain. Kemudian yang ketiga yang saya nampak, rakyat kita yang kena ada itu kesedaran, dia mesti kena datang, mesti kena mengundi. Saya ulang banyak kali mesti kena datang, sebab inilah tanggungjawab. Sekurang-kurangnya kalau dia tak boleh bantu negara dalam bentuk bantuan yang lain, inilah satu bentuk bantuan, salah satu bentuk bantuan yang dia mesti buat kepada negara dia. Sebab ini negara dia. Betul. Jadinya partinya menang, mungkin boleh jadi menteri penasihat. Boleh. LKW dulu. Boleh di Singapura. Jadi ini adalah sebahagian daripada perkongsian yang akan kita terus bawakan dari masa ke masa menerusi TV1 dan TV2 menjelang pilihan raya. Terima kasih kita ucapkan Dr. Azman. Terima kasih kembali. Dan seterusnya kita akan berehat seketika. Betul, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.